Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam Sengat Ummah Live. Terima kasih kepada semua yang setia menonton kami setiap hari Rabu jam 9 malam di Facebook rasmi kami Ummah Today. Dan saya harapkan kepada anda semua yang menonton kita pada malam ini semuanya dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Maklumlah sekarang ni kan musim penyakit COVID masih lagi belum reda dan kes pun masih lagi mencecah 5 angka. Jadi saya harap anda semua jaga kesihatan dan jagalah SOP yang telah ditetapkan. Okey. Jadi kadang-kadang topik kita pada malam ini telah berkaitan dengan itu rahsia Syaban kan. Walaupun kita mungkin dah setiap tahun kita menyambutnya, mungkin ada yang tidak memahami lagi maksud sebenar di sebalik keistimewaannya, kelebihannya atau amalan-amalan berkaitan. Jadi untuk memberi pencerahan dan juga penerangan tentang secara lebih lanjut tentang topik kita pada malam ini, saya mempersilakan tetamu khas kita iaitu Imam Muda Megat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Hafiz, apa Apa khabar? khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ustaz apa khabar? Sihat alhamdulillah. Wah, ada di mana tu Ustaz? Saya dari Bukit Beruntung, Rawang. Bukit Beruntung Lawang. Alhamdulillah. Jadi kita nak beri peluang kepada Ustaz untuk terangkan secara lebih terperinci dan mendalam mengenai apakah pengertian sebenarnya nisfu Syaban ini. Silakan. Baik, terima kasih Cik Hafiz, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut tentang nisfu Syaban, telah dinyatakan tadi di awal tadi, maksud daripada nisfu Syaban itu ialah pertengahan Syaban. Ya, perkataan nisfu itu maksudnya separuh, setengah. Jadi daripada 30 bulan, daripada 30 hari sebulan, ya, di pertengahannya itu. Kadang-kadang ramai juga orang keliru dalam nak menentukan nisfu Syaban tu. Dia nak kata hari 15 masuk malam yang ke-16 ke ataupun hari 14 masuk malam 16. Setiap tahun ada saja persoalan tu. Sebab benda setahun sekali. Jadi dia lupa. Jadi kiraan nisfu Syaban itu berlaku pada apa? Pada siang hari yang ke-14 Syaban memasuki malam yang ke-15. Ya. Seperti yang kita sambut pada tahun ini kebetulan jatuh pada hari Khamis malam Jumaat. Jadi hari Khamis tu 14 Syaban. Maghrib itu masuk pada 15. Sebab apa kita tak ambil hari 15 malam ke-16? Kita kena tahu bahawa bulan dalam Islam ni dia di antara 29 dengan 30 saja. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. So hari 14 malam 16 tu jatuh nisfu Syaban. Ya. Dari segi perkiraan hari, ya. Adapun dari segi apakah yang ada pada malam nisfu Syaban itu, ya, banyak kelebihan. Kerana dikatakan malam itu ialah malam yang pertama, malam kemuliaan. Ya, malam yang Allah Ta'ala mengkabulkan doa. Ya, seperti mana Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala menyebutkan 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Antaranya malam Lailatul Qadar. Antara lagi malam yang pertama daripada bulan Rejab. Ya, malam pertama pada bulan Rejab. Yang ketiga malam nisfu Syaban. Okey, saya ulang sekali lagi. Malam pertama bulan Rejab, malam Lailatul Qadar, malam nisfu Syaban dan malam 2 hari raya. Ini 5 malam yang dijanjikan makbulnya doa. Selain daripada itu juga malam nisfu Syaban ni adalah malam yang dikatakan malam yang Allah Ta'ala menyerahkan takdir seorang hamba itu, ya, kerana takdir, qada dan qadar kita ini telah ada dalam ilmu Allah sejak azali. Malaikat-malaikat tak tahu. Ya.
Cuma pada malam nisfu Sya'ban, malam pertukaran buku catatan tu, Allah Ta'ala menyerahkan takdir kita. Sebab itulah di antara amalan yang dianjurkan untuk kita buat, ialah kita berdoa. Minta agar supaya takdir kita pada tahun yang baru ini, takdir-takdir yang baik. Seperti amalan yang dianjurkan oleh para ulama turun-temurun, membaca Yasin 3 kali. Bacaan yang pertama dengan niat supaya panjang umur dalam kebaikan ketaatan. Baca kali yang kedua untuk niat tolak bala. Tolak bala. Sebab apa? Kita tak tahu apakah takdir yang akan Allah Ta'ala tentukan kepada kita untuk tahun yang berikutnya. Ya. Maka niat untuk tolak bala. Yang ketiga, niat supaya diberikan kekayaan hati, mana tidak berharap-harap kepada manusia, tidak berharap-harap kepada makhluk, dan diberikan rezeki yang berkat yang menimpa ruah. Jadi malam itu disebut sebagai malam penentu. Malam penentu. Sebab itu di antara doa yang disebutkan ialah Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan aw matrudan aw mahruman aw muqtarran fi rizqi famhullahumma syaqawati wa hirmani wa qtitari rizqi. Kan? Jadi ya Allah, sekiranya engkau tuliskan ketentuan aku di dalam ummul kitab, engkau tuliskan aku ini orang yang yang syaqiyan, mana orang yang tidak beruntung lah, orang yang malang, ataupun orang yang diharamkan daripada rezeki, orang yang diharamkan daripada rahmatmu, ya, maka padamkanlah ketentuan tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala berupaya untuk nak mengubah takdir kita. Allah Ta'ala berupaya untuk nak mengubah ketentuan kita. Sebab dikatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada sesuatu yang boleh menolak takdir melainkan doa. Kita berdoa, Allah berupaya untuk mengubah. Jadi, ya Allah, kalau kau tentukan aku ni kena bala, maka hilangkanlah, padamkanlah takdir tersebut. Tentukanlah aku ni orang yang beruntung, orang yang bahagia, yang murah rezeki dan sebagainya. Maka malam ini dikatakan malam penentu. Dan selain daripada itu juga, malam ini malam di mana para malaikat menyaksikan amalan-amalan kita. Dan banyak sebagian ulama menyenaraikan kelebihan malam nisfu Sya'ban ni, ya, sehingga ada 15 ke 20 nama malam yang berkat, malam keampunan. Dan dalam hadis menyebutkan malam nisfu Sya'ban juga ialah malam yang mana Allah Ta'ala memberikan perhatian yang khusus kepada hambanya. Yattali'ullahu ala ibadihi. Allah Ta'ala memperhatikan dengan khusus kepada hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala mengampunkan sekalian hamba-hamba Allah. Allah mengampunkan kepada semua orang yang beriman, ya, kecuali orang-orang yang syirik kepada Allah dan orang-orang yang bersengketa sesama mereka. Dua golongan ni tidak layak mendapat keampunan Allah. Jadi selain daripada itu, semuanya layak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi katakan malam yang berapa ramai di kalangan umat manusia yang mendapat keampunan Allah, tambah kalau bagi mereka yang menghidupkan malam tersebut dengan amal ibadah. Sangat besar dan banyak fadilat dan kelebihan malam nisfu Sya'ban ini, ya. Jadi cuma macam bila kita bincang tentang kelebihan nisfu Sya'ban, sedangkan malam tu dah berlalu, ya. Allah, saya baru tahu Ustaz, kan. Kalau cerita awal sikit, tak apalah. Doakan panjang umur, tahun depan bertemu pula, kan. Cuma bulan Sya'ban bukan hanya, kalau orang kata bulan Sya'ban ni ada apa ya? Nisfu Sya'ban je ke? Tidak. Nisfu Sya'ban sebahagian daripada keutamaan dan kelebihan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Lain daripada itu, ada banyak lagi kelebihan bulan Sya'ban. Mungkin kita akan bincangkan nanti dalam persoalan-persoalan yang berikutnya. Wallahualam. Okey, jadi pertama kita pun dah sedia maklum tentang pengertian cara mendalam tentang nisfu Sya'ban kan. Jadi itulah kita nak cerita pula apa sebenarnya kelebihan-kelebihan lain dan selain daripada nisfu Sya'ban ni yang terdapat dalam bulan Sya'ban ni sendiri. Mungkin ada kelebihan yang mungkin orang kita semua tak tahu, mungkin Ustaz boleh kongsikan. Baik, terima kasih sahabat saya Encik Hafiz. Bulan Sya'ban seperti mana yang dinyatakan, kalau biasa ya, amalan para ulama, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang menjadi kemuncak kepada persediaan seorang hamba untuk nak bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi
persediaan untuk bertemu Ramadan itu dilakukan seawal 6 bulan bagi para ulama terdahulu. Cuma kita merasai dekat dan kehangatan nak berjumpa Ramadan ni bila? Mula-mula pada Rejab, Syaban, Ramadan. Dia 2 bulan tu memang orang kata apa? Tak lama dah. Sebab itu dia anjurkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rejab dan berkati kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada Ramadan. Baik. Bulan Sya'ban ini antara keistimewaannya ialah apa? Kalau biasa kita kaum Adam ya, orang lelaki, kita solat Jumaat. Alhamdulillah sekarang ni dah mula masjid-masjid dah mula buka ramai dan mula 1 April nanti dah tak ada penjarakan. Maksudnya ruang tu akan lebih luas, akan lebih memudahkan kita. Bila kita solat Jumaat, tidak lengkap khutbah Jumaat tu kalau tak ada selawat atas Nabi SAW. Bahkan selawat atas Nabi tu rukun. Sehingga imam-imam di mimbar akan membacakan ayat. Ayat ni selalu kita dengar. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan? Ayat tu juga jadi isyarat khutbah tu dah nak habis lah. Kan? Sebab dia dah hujung-hujung khutbah yang kedua. Okey. So maksud ayat ni apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Maknanya apa? Allah sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Maksud salawat daripada Allah ni apa? Rahmat Allah. Ya? Limpahan kurniaan Allah. Senantiasa, tidak putus-putus Allah beri kepada Nabi Muhammad SAW. Dan para malaikat pula. Malaikat berselawat macam mana? Malaikat berselawat dengan cara beristighfar kepada Nabi. Sentiasa. Maknanya Allah Ta'ala dan malaikatnya sentiasa berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas baginda dan ucapkanlah salam kepadanya. Masya Allah. Istimewa ayat ni. Sangat istimewa. Iaitu, ulama kata, tidak ada mana-mana perintah yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran kepada kita. Perintah solat, perintah puasa, perintah jihad, perintah untuk buat baik, perintah untuk hormat orang tua. Tidak ada satu perintah pun yang Allah Ta'ala sebelum nak suruh kita, Allah mulakan dengan diri dia dulu. Maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Aku berselawat kepada Muhammad. Malaikat semua berselawat kepada Muhammad. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Maksudnya Allah mulakan dengan dirinya dahulu. Tidak ada perintah yang lain melainkan selawat saja yang Allah Ta'ala nyatakan bahawa Allah memulakan dahulu dengan dirinya. Masya Allah. Ini istimewa selawat. Jadi, ayat ni kalau kita nak bincang dari segi hukum hakam tu panjanglah cerita dia. Ya, secara ringkasnya ialah ayat ini menurunkan perintah kefarduan, kewajipan untuk berselawat pada Nabi SAW. Ya, berapa kali nak selawat itu panjang perbahasan. Cuma apa kaitan dia dengan bulan Sya'ban? Ya. Ayat ini diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Ayat ini kita baca ni dia turun dalam bulan Sya'ban. Masya Allah. Allah Ta'ala bila nak turunkan ayat tu di mana, bila, semuanya ada hikmah. Ada sebab. Bukannya secara kebetulan, bukannya tak ada tujuan. Tidak. Manakala bila Allah Ta'ala turunkan ayat ni pada bulan Sya'ban, maka ulama-ulama mengatakan, oleh kerana itulah bulan Sya'ban ini dikatakan sebagai bulan selawat. Bulan selawat. Macam bulan Rejab. Kita kata bulan Rejab tu bulan solat. Sebab apa? Sebab ada Isra' Mi'raj. Dan di dalam Isra' Mi'raj tu Nabi dapat hadiah solat. Kan? Adakah bulan lain tak payah solat? Bulan lain kita solat juga. Cuma dalam bulan Rejab tu kita menghayati peristiwa kefarduan solat. Maka begitu dengan bulan Sya'ban, kita sentiasa berselawat sepanjang masa. Kita selawat dalam tiap-tiap solat kita. Kenapa bulan Sya'ban dinamakan bulan solat? Kerana menghayati turunnya ayat perintah Allah supaya selawat tu yang berlaku pada bulan Sya'ban. Maka antara kelebihan bulan Sya'ban ialah bulan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan satu lagi yang mungkin kita boleh highlightkan atau boleh kita kongsikan dengan sahabat-sahabat kita ialah bulan Sya'ban ini ialah bulan yang berlaku padanya peristiwa pertukaran kiblat. Mungkin ada sebahagian pernah dengar, mungkin sebahagian yang lain baru pertama kali dengar pertukaran kiblat.
Macam mana pula kan? Ya. Tuan Hafiz pernah dengar cerita tentang pertukaran kiblat? Macam pernah dengar tapi tak tahu secara detail lagi. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lah. Ya. Okey, Silakan tentang Ustaz. pertukaran kiblat. Cerita dia panjang. Tambah-tambah macam baru-baru ni saya sempat pergi umrah yang bila pada bulan Februari baru-baru ni. Jadi memang di antara tempat-tempat kita bawa jemaah kita pergi ziarah ialah pergi ke tempat yang berlaku sejarah pertukaran kiblat, iaitu di Masjid Kiblatain. Masjid tu, di masjid tu ada 2 kiblat. Tapi hari ni orang solat menghadap kiblat Kaabah je lah. Tak ada lah menghadap ke kiblat yang dulu lagi. Jadi di situlah tempat berlakunya sejarah ketika Rasulullah SAW mula-mula hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Rasulullah solat menghadap ke mana? Kiblat pertama umat Islam ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ya. Jadi kiblat pertama umat Islam ialah Masjidil Aqsa, Palestin. Maka Rasulullah solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Perintah solat ni turun bila? Dalam Isra Mi'raj lah kan. Isra Mi'raj itu berlaku beberapa bulan sebelum Rasulullah hijrah. Ya. Jadi bila turun ayat perintah supaya solat dan Jibril pun ajar kepada Rasulullah cara-cara nak solat, maka kiblat pertama waktu tu adalah menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestin. Maka Rasulullah bila hijrah ke Madinah, Nabi kita solat menghadap Masjidil Aqsa. Di Madinah ni, selain daripada orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj yang kita belajar kan daripada sirah. Selain daripada orang-orang Ansar yang mendiami kota Madinah, di sana ada juga orang-orang Yahudi. Puak-puak Yahudi. Orang Yahudi yang besar di sana ada 3 kumpulan, 3 kelompok besar. Setiap mereka tu ada kubu dia, ada kota dia. Ya. Dia bukan calang-calang, mereka ada kota yang di mana tinggi, ada kubu, ada perkampungan dia. Dalam perkampungan tu ada kebun, ada macam-macam. Ada perniagaan dan sebagainya. Jadi yang terkenalnya ketika itu ialah Yahudi Bani Quraizah. Kemudian Yahudi Bani Nadir. Dan kemudian Yahudi Bani Qainuqa. Ada 3 puak Yahudi. Cuba kita tengok sejarah tanah Arab. Sejarah tanah Arab ni didiami oleh kabilah-kabilah Arab daripada kumpulan-kumpulan orang Arab Badui yang kerja mereka berpindah randah di padang pasir. Mana tempat ada air, mana tempat ada sumber makanan, mereka akan duduk di situ, berkampung di situ. Ya. Mereka menunggu-nunggu, menanti-nantikan. Dalam panduan mereka dah ada dah. Ciri-ciri Nabi akhir zaman ni dah tahu dah. Rupanya macam ni, sifatnya macam ni, dia orang tahu dah. Cumanya tunggu, siapa dia orang yang ada kriteria seperti yang disebutkan. Tunggu, sampai dah tiba pada ketika Nabi kita berhijrah pergi ke Madinah, barulah ada orang tahu dan yakin bahawa inilah dia Nabi yang Allah Ta'ala janjikan akan dibangkitkan di akhir zaman. Sebab apa? Semua ciri-ciri yang ada pada Nabi itu, semua mereka tahu dah. Sebab dalam Quran sebut apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ahli kitab ni, mereka kenal betul dengan diri Nabi Muhammad ni lebih daripada mereka kenal kepada anak-anak mereka. Sebab apa? Dia tahu sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, tanda-tanda kenabian, semua dia tahu. Dan dia tengok betul, ini adalah Nabi yang cuma dia orang tak puas hati. Sebab apa? Sebab yang mereka sangka ialah Nabi itu daripada kalangan Yahudi. Tiba-tiba Nabi itu adalah di kalangan orang Arab, keturunan Nabi Ismail. Jadi oleh kerana dia tak puas hati, maka dia tak beriman dengan Rasulullah. Dia tak beriman. Dia tahu itu Nabi, dia yakin. Dan dia kenal sebab dia ada ilmu. Tapi dia tak beriman, tak ikut. Melainkan sebahagian daripada orang yang ikhlas dalam agama Yahudi. Contoh macam Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ni dia orang Yahudi. Dia pendeta Yahudi. Waktu dia jumpa Nabi Muhammad, dia terus masuk Islam. Sebab dia kata apa? Memang ilmu yang kami ketahui tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Nabi akhir zaman tu ada betul kepada Tuan, maka aku mengaku Tuan adalah sebagai Nabi. Hak yang lain tu semua keras kepala. Keras kepala degil. Sifat orang Yahudi, ya, memang degil. Maka bila mana Rasulullah menyebarkan dakwah di Madinah, orang Yahudi ni antara orang yang menentang lah. Ya, yang menentang. Antara tentangan yang mereka cuba muat dan cuba untuk mempengaruhi masyarakat di Madinah ialah dengan mengatakan, dia kata Muhammad, dia mengaku jadi Nabi akhir zaman. Dia mengaku membawa agama yang baru, risalah yang baru. Tapi, kenapa waktu solat, dia menghadap kiblat kita?
Kiblat orang Yahudi, Palestin. Kan? Itu bermakna kata dia punya agama tu tidak asli, tidak tulen. Dia ciplak kita punya agama. Kan? Jadi, Rasulullah tidak mempedulikan kepada kata-kata orang Yahudi tu sebab apa yang dia cakap tu bukan betul. Sekadar orang kata dia cuba nak memainkan persepsi, dia cuba nak mempengaruhi persepsi orang Arab. Ya. Jadi walaupun apa yang dia cakap tu tak betul, fitnah, tapi Nabi tetap rasa tak sedap hati sebab benda tu boleh membuatkan ada orang yang mungkin mengambilnya dengan serius. Oh betul lah, Muhammad ni menghadap kiblat orang Yahudi lah. Kan? Maka Nabi kita pun berdoa dan minta kepada Allah agar ditukarkan kiblat tu kepada kiblat yang Nabi nak. Yang mana? Dalam hati Nabi, Nabi cenderung supaya menghadap kepada Kaabah. Sebab apa? Kaabahnya adalah yang tempat yang menjadi tempat mulia. Yang dibina oleh siapa Kaabah ni? Yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Atuk moyang Nabi SAW sendiri. Jadi dalam Quran sebutkan dalam juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat berbolak-balik pandangan kamu ke langit. Jadi di awal-awal Islam dulu, ketika solat, Rasulullah tengok ke langit. Bila mana Allah Ta'ala mendengar dan mengetahui, Allah Maha mengetahui apa ada dalam hati Nabi SAW, maka Allah Ta'ala kata, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Kami akan palingkan kamu kepada kiblat yang kamu suka. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Maka palingkanlah wajah kamu kepada Masjidil Haram. Waktu turun perintah tu, Rasulullah tengah solat. Ya, dikatakan waktu itu Rasulullah solat asar dekat masjid tu lah, masjid kiblatan tu. Ayat tu turun, Rasulullah baru solat 2 rakaat. Apa berlaku? Ya. Serta merta Nabi kita terus pusing arah kiblat. Ini contoh ini Baitul Maqdis ya. Nabi pusing arah belakang, menghadap ke Kaabah, menghadap ke Mekah. Dan Nabi pun pusingkan sahabat sembahyang belakang Nabi. Nabi pusingkan mereka untuk duduk di belakang Nabi. Maka berlaku pertukaran kiblat itu, ya. Pada ketika itu juga, maksudnya apa? Nabi tak bertangguh-tangguh. Kalau kita mungkin kan, tengah solat ni, tunggu habis solat dululah. Nanti maghrib sekarang baru pakai kiblat yang baru. Tidak. Bila turun perintah Allah, dan perintah Allah itu kehendaknya seolah tidak ada penangguhan, maka Nabi kita serta-merta menukar arah kiblat pada ketika itu juga. Dan peristiwa pertukaran kiblat itu berlaku di dalam bulan Sya'ban. Sebab itulah ulama-ulama bila masuk bulan Sya'ban, mereka menceritakan tentang peristiwa pertukaran kiblat. Itu cerita tentang sejarah. Apa pengajaran dia pula? Pengajaran dia banyak. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan pula pengajaran. Apa dia faedah dia? Kenapa kita kena tahu apa pengajaran yang kita nak ambil daripada sejarah tu? Wallahualam. InsyaAllah. Tu baru segmen pertama tapi dah macam-macam lah kita tahu dan kita dah tahu lebih lanjut ni tentang peristiwa pertukaran kiblat itu. Jadi okey, jadi Ustaz pun dah bercerita panjang, jadi kita nak bagi peluang untuk Ustaz rehat kejap, minum-minum dulu ke, basahkan tekak sikit. Okey, jadi jangan kemana. Kita kembali selepas ini. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kami di Ummah Live. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menonton kami.
Dan mungkin ada antara anda yang baru saja masuk live kita pada malam ini, dan sebenarnya kita sedang bincangkan tentang topik iaitu rahsia nisfu Sya'ban. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa kita iaitu Imam Muda Megat. Okey, jadi soalan seterusnya Ustaz. Apakah amalan yang sering diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjelang bulan Sya'ban ini? Dan adakah sama dengan apa yang kita amalkan sekarang ataupun mungkin ada yang kita tak tahu? Mungkin Ustaz boleh beri pencerahan. Baik, terima kasih kepada Cik Hafiz, sahabat-sahabat yang dimakan Allah SWT. Kita tidak bercerita tentang sejarah, keutamaan, kelebihan bulan Sya'ban. Dan soalan yang dibacakan ni sangat bagus, iaitu berkaitan dengan apakah panduan daripada amalan Nabi SAW di dalam bulan Sya'ban. Jadi dari orang yang meriwayatkan, yang melihat kepada amalan Nabi SAW, tak lain tak bukan ialah para sahabat dan juga termasuk di kalangan isteri-isteri Nabi. Macam sahabat ni dia melihat amalan Nabi ketika Nabi duduk dengan masyarakat di luar, di masjid, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam, sebagai seorang guru. Tetapi apa yang Nabi buat ketika di rumah mereka tak tahu. Sebab apa? Kerana ialah dalam rumah kita privacy kan. Jadi yang menceritakan tentang amalan Nabi di rumah ialah isteri-isteri Nabi ataupun orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, macam menantu Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan sebagainya. Jadi dalam riwayat yang mengatakan apabila menjelang bulan Sya'ban, Rasulullah SAW, di antara amalan Nabi yang biasa buat ialah Nabi SAW pernah berpuasa dalam bulan Sya'ban ini dengan suatu puasa yang melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Ya. Sehingga dikatakan dalam riwayat, ya, kalau tak silap saya lah, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah. Yang tu saya kena rujuk balik. Tapi riwayat mengatakan, katanya, aku pernah melihat Nabi berpuasa sehingga aku menganggap bahawa Nabi tak pernah berbuka. Maknanya puasa, macam tak ada hari yang tak puasa. Dan pada ketika yang lain, aku melihat baginda itu berbuka, seolah macam baginda tak pernah puasa. Buka, macam tak pernah puasa. Di sini menunjukkan panduan apa? Menunjukkan bahawa Nabi kita suka berpuasa, tetapi ada ketika yang Nabi tak berpuasa. Nabi tidak berpuasa menunjukkan bahawa puasa itu bukan puasa wajib. Kan? Sebab kalau Nabi tiap tahun puasa Sya'ban penuhnya, pasti sahabat-sahabat akan fikir, Nabi tak pernah miss puasa Sya'ban. Maknanya puasa Sya'ban tu wajib. Takut nanti disalah sangka, maka Nabi buat ada hari yang Nabi tak puasa. Ada hari. Padahal Nabi kita kuat. Rasulullah boleh puasa 2-3 hari berturut-turut tanpa berbuka langsung pun boleh. Bahkan Nabi pun sebut, ya, aku ini berpuasa wisal, puasa sambung-sambung. Kamu semua tak boleh puasa sambung. Haram kamu puasa sambung. Sebab aku ni kekuatannya lain. Ya, kamu tak sama dengan aku. Jadi Nabi kita boleh berpuasa. Tapi Nabi, ada kala Nabi tak puasa sebab apa? Nak menunjukkan puasa dalam bulan Sya'ban itu bukan wajib. Yang wajib bulan Ramadan. Ya. Sebab itu ulama mengatakan bahawa sunat bagi kita ni, bagi orang-orang yang beriman, antara persediaan untuk menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak ialah dengan melatih diri dengan membiasakan puasa sunat dalam bulan Sya'ban. Ada satu hukum berdasar pada hadis Nabi SAW, iaitu sesiapa yang tak pernah berpuasa sunat pada awal bulan Sya'ban, mana separuh yang pertama tu, 1 hingga 14 tu, dia tak pernah puasa sunat walaupun sehari, maka dia tidak boleh, ya. Setengah ulama mengatakan haram, setengah mengatakan makruh. Dia tak boleh berpuasa pada separuh yang kedua. Sebab apa? Dikira macam orang ni memang dah last minute baru nak tersedar, baru nak puasa. Tak boleh. Yang boleh puasa pada 15 second half ni, 15 yang kedua, start 15 sampai 30 Sya'ban ni, siapa? Orang yang ada kebiasaan puasa pada awal bulan Sya'ban, ataupun orang yang biasa puasa Isnin Khamis tiap-tiap minggu, ataupun orang yang ada kebiasaan puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Mana yang menjalani rutin kebiasaan puasa dia. Adapun orang yang tak pernah puasa sunat 1 sampai 14, tiba-tiba baru nak puasa sunat, baru nak buat persediaan, last minute, maka tidak dibolehkan. Kecuali lah kalau orang perempuan dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ada puasa qadha tak habis lagi. Yang tahun lepas. Ingatkan sempat nak qadha. Ustaz kata haram tak boleh puasa. Yang tak boleh tu puasa sunat.
Kalau puasa wajib, puasa qadha tu memang kena buat lah. Ya. Jadi nak bagi tahu bahawa antara amalan yang baginda tunjukkan dalam bulan Syaban ini ialah baginda rajin berpuasa. Cuma ada kala Nabi kita puasa banyak, ada kala Nabi kita puasa tu macam tak puasa. Maksudnya hari-hari berlalu tu Nabi tak puasa. Kemudian menjadi satu amalan di kalangan para tabi'in dan yang datang kemudian, iaitu berpuasa berturut-turut Rejab dan Syaban. Ya, berpuasa berturut-turut Rejab dan Syaban. Sehingga ada setengah golongan mengatakan Nabi tak pernah buat pun puasa berturut-turut bulan Rejab dan Syaban ni. Takkan kamu nak jadi lagi hebat daripada Nabi pula? Kan? Rasulullah ada kala berpuasa, ada kala tak puasa. Yang kamu ni puasa 3 bulan turut-turut ni, ambil daripada mana dalilnya? Jadi kita katakan macam ni. Bukan semua perkara yang Nabi tak buat itu tak boleh. Kita kena fahamkan itu. Bukan perkara yang Nabi tak buat tu semua kita tak boleh buat. Sebab apa? Rasulullah tidak beramal mengikut kemampuan yang sebenar pada diri Nabi. Kalau Nabi buat ikut kemampuan yang sebenar, kita tak terikut. Kita tak mampu nak ikut. Jadi Nabi buat tu kadar yang sederhana. Nabi tunjuk contoh. Ada hari Nabi puasa, ada hari Nabi tak puasa. Bermakna, kalau kamu mampu untuk puasa straight, kamu puasalah. Kan? Tapi kalau kamu tak mampu puasa, kamu tak berdosa. Jadi kita kena faham dulu. Ya? Yang Nabi tak buat, bukan maksud kita tak boleh buat. Nabi dah tunjuk contoh dah. Boleh tak puasa sunat? Bulan Syaban, boleh puasa. Boleh tak kalau saya tak nak puasa? Boleh juga. Kan? Cuma tak dapat pahala lah. Jadi sebab tu ada sebahagian ulama' yang puasanya 3 bulan straight. Bila masuk bulan Syabannya, sampai bulan Ramadan. Kita tak mampu buat, jangan kita menyalahkan amalan mereka, kan? Kita rasa cemburu. Tapi jangan pula jadi seperti setengah orang yang dia kata, amalan ini Nabi tak pernah buat, kamu buat tu sia-sia, tak ada pahala. Tidak. Ya, Nabi tunjukkan contoh. Contoh ada, panduan ada. Kemudian dalam bulan Syaban juga, sebagai persediaan untuk menjelang bulan Ramadan, ya, di sana adanya baginda menunjukkan kesungguhan di dalam beribadat. Kesungguhan, ya. Sebagai apa? Sebagai persediaan. Bayangkan kita bila Ramadan tu nak solat tarawih 20 rakaat, nak bangun malam, nak tadarus, nak apa semua. Macam saya sebut tentang puasa tadi lah. Kalau tak ada persediaan, kita tak akan dapat mencapai kesempurnaan dalam ibadat. Tak dapat capai. Jadi dia kena, di sinilah tambah-tambah pada saat-saat akhir. Kita tiap hari koyak kalender tu, kan. 15 hari, 14 hari, 13 hari sebab nak menjelang Ramadan. Maka semakin hari kena makin bertambah kita punya persediaan kita. Jangan kita buat macam tak tahu, tak sedar, tak apa semua. Tahu-tahu dah puasa dah. Cepatnya masa berlalu. Bermakna kata kamu tak sedar ke? Kamu tak kira ke hari-hari? Kalau waktu raya kita fikir, waktu raya start 1 Ramadan koyak kalender dah. Hari ni hari puasa pertama, bermakna ada 29 hari lagi nak raya. Masya-Allah. Baru hari pertama puasa dah kira nak raya. Excited, semangat. Sepatutnya nak Ramadan kena macam tu lebih-lebih lagi. Okey. Wallah. Itulah bulan Ramadan kadang baru hari pertama tapi kita dah dengar lah lagu raya semua. Ya, yang itu kadang-kadang ya Allah. Di pasar-pasar raya tu dah buka ada lagu raya. Masya-Allah. Okey Ustaz, soalan seterusnya. Okey, jadi sekarang ni kita maklum ialah sosial media sekarang ni semua maklumat semua boleh kita dapatlah hujung jari saja kan. Dan banyak jugalah maklumat-maklumat dan juga info hadis palsu yang tersebar di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Dan mungkin ada tak apa-apa orang kata mitos ataupun hadis palsu yang sering kita dengar berkenaan dengan bulan Syaban ini. Yang sekarang ni makcik-makcik suka share-share benda, share maklumat dan info semua tapi kita tak tahu kesahihannya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah antaranya. Baik. Terima kasih Encik Hafiz, sahabat-sahabat para penonton, para pendengar yang Allah SWT. Ada pun berkaitan dengan mitos ataupun hadis-hadis palsu di dalam bulan Syaban ni, saya secara peribadi tidaklah berapa tahu tak apa sebab kurang sikit mitos-mitos berkenaan bulan Syaban. Dia tak macam setengah-setengah bulan yang lain, macam ada hadis-hadis sedekaan kan. Contoh macam apa tu? Allah SWT. Macam bulan Rejab, ada yang orang kata ada amalan-amalan mandi Rejab lah apa semua tu. Jadi
Yang itu memang ada, memang masyhur, memang terkenal. Ada pun bulan Syaban yang biasa menjadi apa yang kita dengar, apa yang kita dengar daripada mulut-mulut orang ramai ataupun di meja-meja penceramah ataupun kita kata di media sosial. Kalau ada pun mungkin dia adalah hadis-hadis dhaif. Kalau ada pun mungkin dia hadis-hadis dhaif. Contoh seperti mana yang biasa kita dengar, kita kata apa tu? Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulan aku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Okey, yang itu masyhur. Dan dikatakan itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya. Walaupun dari segi riwayat hadis itu lemah, tetapi dari segi makna dia tidak ada percanggahan apa-apa, tidak ada satu yang bertentangan dengan agama. Sebab kita pun dah sebutkan tadi, kenapa bulan Syaban tu bulan selawat, sebab tu orang perintah selawat dan sebagainya. Jadi dalam hadis itu walaupun dhaif, dia guna pakai dalam bab fadilah amal dan tidaklah merosakkan kita punya kefahaman ataupun amalan-amalan yang khurafat, tidak ada, kan. Sekadar itu yang saya boleh komen untuk berkenaan dengan soalan berkaitan dengan mitos dan ataupun hadis-hadis palsu bulan Syaban. Setakat ni masyarakat kita masih terpelihara lagi, alhamdulillah, di dalam bab dalam bulan Syaban ni, insya-Allah. InsyaAllah boleh tak adalah yang sebar-sebarkan benda yang bukan yang palsu kaitan dengan bulan Syaban ni. Macam tanggungjawab kita, betul apa yang disebutkan itu kemungkinan ada. Cuma tanggungjawab kita, kalau contoh kita dapat satu-satu berita, ada baru ni. Saya dah dapat satu mesej. Tapi mesej ni jemaah umrah saya dia forward pada saya bukan untuk dikongsi. Dia kata, "Ustaz, saya nak minta kepastian hadis ni betul tak?" Okey. Jadi saya baru teringat. Dia kata apa dalam hadis tu? Dia kata, barang siapa yang pada malam bulan Syaban dia menghantar mesej ini kepada orang sekian-sekian seramai 70 orang, maka dia akan mendapat kelepasan daripada api neraka gini. Saya kata, ini bukan hadis. Sebab kita hadis ni, kan, satu, kita nak cek kesahihan dia tu, kena tengok kepada sanad dia, periwayatan dia. Itu satu. Yang kedua, ada setengah-setengah hadis tu tak perlu cek riwayat pun. Sekadar dia punya bahasa tu pun kita dah boleh tahu dah ini palsu. Sebab apa? Sebab bahasa hadis ni bahasa syariat, bahasa seni, bahasa Arab yang ada nilai. Kalau cakap-cakap orang biasa ni, dia memang tak ada rupa hadis. Macam tadi lah, barang siapa yang menghantar mesej kepada 70 orang. Bila pula Nabi cakap macam tu? Jadi mesej-mesej berantai yang macam tu selalu ada. Saya tak tahu apa tujuan orang yang memulakan buat mesej tu, kan? Dia pun tak ada dapat keuntungan. Bukan dapat profit apa pun. Saya tak tahu tujuan dia nak mengajak orang supaya beramal. Mungkin niat dia baik, tapi cara macam tu tak betul. Cara macam tu, sebab dia kata apa? Kalau siapa yang tak hantar, dia akan dapat ancaman sekian-sekian gini-gini. Seolah macam menakut-nakutkan orang. Jadi orang yang dapat mesej tu, dia hantar kepada orang lain. Bukan sebab dia nak hantar sangat, tapi sebab dia takut pada ancaman tu. Kalau aku tak hantar nanti anak aku gini. Nanti saya kena bala. Maka dia hantar. Maka yang macam ni, memang hadis-hadis palsu yang direka-reka. Kalau tuan-tuan dapat, jangan hantar. Satu tanggungjawab kita ialah bila kita dapat sesuatu perkongsian, kalau disebut di situ sabda Nabi, hadis Nabi atau amalan Nabi, kita cek dulu, periksa dulu. Kalau dia betul, baru kita kongsikan. Kalau kita ragu-ragu, mungkin betul, tapi sebab kita tak tahu, kita ragu-ragu, maka biar berhenti setakat kita saja. Jangan kongsikan. Sebab dalam hadis ada bagi tahu, ancamannya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas nama Nabi, contoh benda tu bukan hadis. Kalau hadis tu dhaif, okey lagi, memang ada hadis, cuma riwayat dhaif. Ini kalau dia bukan hadis macam tadi tu, dia reka-reka. Dan kita kata ini hadis Nabi, dia reka-reka atas nama Nabi, maka kata Nabi, maka bersiap sedialah tempat dia dalam neraka. Jadi jangan. Jadi lebih baik kita tak hantar, lebih baik kita tak share daripada kita share benda kita tak tahu kesahihan. Allahuakbar. Jadi kita boleh simpulkan bahawa bulan Syaban ni pun bulan yang kita boleh ambil kesempatan untuk top up kita punya ibadah, kan. Bukan saja bulan Ramadan, tapi bulan Syaban juga kita boleh top upkan, tambah amalan ibadah semua sebelum menjelang je bulan Ramadan ni. Okey, jadi kita Ustaz dah kongsi banyak, jadi kita nak beri Ustaz untuk rehat sebentar. Dan jangan mana, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri?
Pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kami di Ummah Live. Terima kasih anda semua yang masih lagi setia. Sekarang ni kita pun dah masuk ke blok yang terakhir untuk bincangan tentang topik iaitu rahsia nisfu Sya'ban. Okey, jadi sebelum kita tamatkan Ummah Live kita pada hari ini, mungkin Ustaz tadi pada awal rancangan tadi, Ustaz dicerita pasal peristiwa pertukaran kiblat tadi kan. Jadi apa sebenarnya apa yang kita boleh pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa tersebut. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami. Baik. Terima kasih Encik Hafiz. Para penonton, sahabat-sahabat di mana saja berada, saya doakan sentiasa dalam kebaikan dan sentiasa dalam rahmat Allah, dipelihara daripada segala perkara-perkara malapetaka, bala dijauhkan. Kita nak jumpa bulan Ramadan ni semoga boleh beribadat dalam keadaan kita tu sejahtera, aman, tak ada ketakutan lagi. Sebelum ni kita takut-takut nak pergi tempat orang himpun pun takut-takut. Jadi sekarang ni 1 April pun soft dah hati, rapatkan dan banyaklah kelonggaran-kelonggaran. Tapi kita kena ingat bahawa kita masih lagi dalam suasana COVID masih ada. Jadi kalau kita nak beraya bersama-sama, nak apa semua, jadi kena jaga diri baik-baik. Tetap SOP kena jaga juga, insya-Allah. Ikhtiar usaha kita kena selari. Memanglah Allah Taala beri keselamatan. Tapi kita di pihak kita kena usaha. Okey, berkaitan dengan apa yang saya ceritakan tadi tentang peralihan kiblat. Dan kita sebut tadi secara ringkas sirahnya berlakunya dalam bulan Sya'ban. Apakah hikmahnya? Kerana Allah Ta'ala tidak membuat sesuatu perkara itu sia-sia. Semua ada panduan. Setiap yang berlaku dalam sirah Nabi itu semua ada pengajaran untuk kita, untuk umat Nabi SAW. Jadi para ulama mengatakan ada banyak pengajaran di dalam peristiwa peralihan kiblat. Cuma dalam masa yang terbatas ni saya nak kongsikan berapa? Saya nak kongsikan 3 perkara saja. 3 perkara saja. Ini pun kalau kita dapat ambil pun dah besar, cukup besar lah. Ya. Yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala apabila sayang kepada hamba-Nya, Allah Taala akan uji. Allah bila sayang kepada hamba, Allah Taala akan uji. Allah tidak biar dia, contohnya kita kata, seronoknya dia tu boleh beramal, pergi masjid hari-hari, tak ada halangan, tak ada apa, tak ada banjir, tak ada hujan. Ya, tak pernah ada halangan, tak pernah sakit, masya-Allah. Yang orang ni sentiasa ada halangan, sakitlah, kereta tayar bocor lah, apa semua. Jangan mengeluh, jangan menyalahkan takdir, jangan kita banding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang ujiannya berbeza. Ada orang diuji dengan kesenangan, Allah nak tengok dia syukur ke tak syukur. Ada yang lain Allah uji dengan kesusahan, Allah Ta'ala nak tengok sabar ke tak sabar. Dalam dua-dua keadaan, nikmat dan ujian, kita sabar, kita syukur. Yang penting sentiasa taat kepada perintah Allah. Mana syukur pun taat perintah Allah, sabar pun taat perintah Allah. Maka disebutkan dalam hadis, tidak ada satu manusia yang lebih kuat diuji Allah melainkan para nabi dan rasul. Maknanya apa? Orang yang paling teruk kena ujian ni ialah nabi-nabi dan rasul, kerana mereka yang paling dekat dengan Allah Taala. Maka peralihan kiblat ini adalah salah satu ujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian. Kenapa Allah Taala menjadikan lidah-lidah orang munafik tu menghina-hina, mengejek-ngejek Nabi dengan mengatakan, apalah Muhammad solat menghadap kiblat kami. Tak ada ke kiblat yang sendiri, kan? Mana mendedahkan Rasulullah tu kepada kata-kata jahat orang-orang Yahudi. Itu ujian. Mana selama mana Nabi bersabar,
Selama mana Nabi menahan, maka mengangkat darjat Nabi SAW. Cuma sabar saja boleh tak? Tahan saja boleh tak? Dalam bersabar kita kena usaha untuk bagaimana nak memperbetulkan persepsi. Bagaimana nak menolak fitnah. Maka di antara cara Nabi nak memperbetulkan persepsi, nak menolak fitnah ialah Nabi minta kepada Allah ditukarkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Baik. Itu satu. Maksudnya Nabi diuji oleh Allah. Dan ia bukan sekadar ujian pada Nabi, tapi ia juga ujian kepada para sahabat. Sebab apa? Bila Rasulullah dapat menghadap ke arah Kaabah, seronoklah ni. Sebab sahabat-sahabat orang Muhajirin, orang Mekah ni, dia dapat patah balik ke Kaabah. Maksudnya dia dapat menghadap ke arah Kaabah, yang mana Kaabah tu yang mereka lihat sejak daripada mereka kecil waktu mereka di Mekah. Kan? Kaabah. Cuma Kaabah zaman tu bukan macam zaman sekarang. Kaabah zaman tu kelilingnya ada berhala, 360 berhala. Sebab ketika itu masih lagi dikuasai oleh orang-orang kafir di Quraisy di Mekah. Ya. Cumanya Rasulullah menghadap ke arah Kaabah. Sebab apa? Kerana Kaabah itu adalah yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Bukan tengok pada berhala tu, tengok kepada asal Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ujian Allah tidak berakhir di situ. Sebab apa? Bila Nabi dan para sahabat solat menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Kaabah, sekarang ni orang-orang kafir Quraisy Mekah pula yang claim, dia kata apa? Muhammad dulu solat menghadap ke Baitul Maqdis Palestin, sekarang menghadap ke Kaabah kita pula. Mereka claim kata Kaabah tu hak mereka. Macam orang Yahudi lah. Orang Yahudi claim kata Masjidil Aqsa dia punya. Ya. Orang-orang Mekah claim dia kata Kaabah tu nenek moyang dia yang punya. Padahal yang bina Kaabah tu Nabi Ibrahim. Mereka menyeleweng, salah guna. Maka sahabat bila mana mendengar kata-kata daripada lidah-lidah yang jahat dan daripada niat yang jahat orang musyrikin tadi tu yang cuba untuk mempengaruhi, dia kata orang Islam ni tak ada jati diri dah. Dulu kejap-kejap menghadap ke Palestin, sekarang menghadap Kaabah pula. Dia kata macam tu. Dia kata apa? Okey, saya nak tanya. Dia orang kata, mana satu yang betul? Kalau dulu menghadap ke Masjidil Aqsa tu yang betul, jadi sekarang ni confirm salah. Kalau yang dulu salah, kalau sekarang ni yang betul, bermakna dulu kamu solat tu salah. Jadi tengok, dia cuba nak mempengaruhi persepsi orang ramai dengan tuduhan-tuduhan yang jahat. Ya. Jadi sahabat-sahabat mereka tak kisah pun orang musyrikin nak kata apa. Sebab pada mereka, kami bukan ikut kata-kata orang, bukan ikut majoriti. Kami buat kerana perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kami solat dulu menghadap Baitul Maqdis, kami ikut. Allah suruh kami tukar menghadap Kaabah, kami ikut. Kerana apa? Sifat orang beriman ialah kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tak ada petikai, kami tak ada argument, tak ada maksudnya tak puas hati, minta tangguh dulu, boleh tak kami kaji dulu, tak ada. Dia tak macam orang Israel, tak macam Bani Israel, tak macam orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka ada ilmu, mereka tahu, tapi mereka ni banyak argument, banyak pertikaian. Contoh macam Allah Ta'ala suruh mereka sembelih lembu, dia cerita lain lah, tapi nak tunjuk contoh sifat pengikut Nabi Musa, sembelih lembu. Antadbahu maqarah. Mereka ni banyak songeh. Kalau mereka cari mana-mana lembu, mereka sembelih, selesai dah, tunai dah tanggungjawab perintah Allah. Tapi sebab apa? Dia banyak argument. Dia kata apa? Lembu yang kami nak kena sembelih ni, lembu tu macam mana? Cuba bagi tahu sikit sifat dia. Kan? Allah Ta'ala kata, okey, lembu yang warna dia warna dia kekuning-kuningan. Dah nak kena cari lembu kuning-kuning pula. Lepas tu lembu yang dia sederhana, tidak terlampau tua, tak terlampau muda, apa semua. Jadi bila mereka banyak soal, banyak songeh, membuatkan perintah tu jadi sulit dan sukar untuk dilaksanakan. Jadi sahabat-sahabat ni dia tidak. Allah Ta'ala kata, menghadap ke Masjid Aqsa, kami taat. Menghadap ke Masjid Haram, kami taat. Maka Allah Ta'ala puji para sahabat. Kerana apa? Taat mereka kepada perintah Allah. Jadi di sini satu pengajaran, iaitu kita jangan banyak dengar buah-buah mulut orang. Kalau banyak dengar buah mulut orang, dia akan mempengaruhi kefahaman kita. Ya, jadi banyak benda dalam agama kita jadi ragu-ragu bila mana
golongan musuh Islam, orientalis, dia cuba memasukkan pemikiran yang merosakkan pemikiran. Banyak dulu. Contohnya, mereka cuba, orientalis, dia cuba nak menimbulkan ragu-ragu dalam diri kita. Dia kata apa? Kamu mengikut Muhammad, Nabi Muhammad. Bukankah Muhammad tu kahwin dengan Sayyidatina Aisyah, umur dia masih kanak-kanak lagi? Bukankah itu orang panggil sebab apa? Pedofilia apa tu? Yang maksudnya kita pedofil. pedofil kan? Pedofil. Maksudnya kita macam menyeksa naluri budak-budak kecil ni, usia dia bermain, kahwin dengan dia. Kemudian dia guna lagi Tuan Mahan, dia kata, kenapa Muhammad kahwin sampai 11 orang, kamu setakat 4 orang saja? Bukankah itu gila seks? Tengok, dia cuba tu, fakta tu betul. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah umur 6 tahun. Tapi itu bukan gila seks. Ulama jawab balik. Nabi kahwin umur 6 tahun, tapi Nabi tak bersama. Nabi bersama ketika umur 9 tahun. Bila Sayyidatina Aisyah dah bersedia, dah matang, dah dewasa, baru dia ikut duduk bersama dengan Nabi. Nabi kahwin dengan 11 orang wanita. Bukan Nabi gila seks. Nabi kahwin tujuan untuk nak menjaga kemaslahatan agama. Kalau Nabi gila seks, Nabi kahwin dengan anak dara lah. Buat apa kahwin dengan ibu-ibu tunggal? Buat apa kahwin dengan janda-janda yang balu-balu yang suaminya mati dalam peperangan? Kan? Jadi jawapan semua dah ada. Kita orang Islam, kalau kita dengar buah mulut cakap-cakap yang merosakkan pemikiran, maka kita akan terkesan, kita akan mula ada ragu-ragu pada agama, ragu-ragu pada Allah, ragu-ragu pada Nabi, ragu-ragu pada amalan agama. Tapi kalau kita belajar dengar kalam para ulama, kalau ada keraguan kita bertanya, rujuk kepada mereka yang ahli, maka segala kecelaruan dan pengaruh-pengaruh yang jahat tu akan hilang. So kita akan beramal dengan faham, kita tak ragu-ragu pada agama kita. Ini kadang-kadang kita pula yang jadi ragu-ragu. Bila orang bukan Islam timbulkan persoalan, kita betul juga apa yang kamu cakap ni. Kita keliru pula. Okay. So yang ketiga, yang terakhir, pengajaran daripada peristiwa peralihan kiblat ialah di sini menunjukkan Nabi SAW tidak redha kalau kita ini dari segi zahir sama dengan orang Yahudi, sama dengan orang Nasrani, sama dengan orang bukan Islam. Walaupun Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis itu memang itu kiblat pertama umat Islam, Nabi-Nabi terdahulu. Tapi bila orang Yahudi kata itu kiblat mereka, Nabi tak suka. Nabi suka menyalahi. Kami nak menghadap tempat lain lah. Sama macam ketika Nabi puasa 10 Muharram, kita sebut hari Ashura. Sebelum puasa Ramadan wajib, Rasulullah dan para sahabat puasa 10 Muharram. Itu puasa wajib sebelum puasa Ramadan. Bila Nabi kita berhijrah pergi Madinah, Nabi masih lagi puasa Muharram. Tapi puasa sunat lah. Sebab Ramadan dah wajib. So puasa Muharram, 10 Muharram tu jadi puasa sunat. Nabi puasa lagi. Tiba-tiba orang Yahudi kata apa? Muhammad tiru agama kita lah. Sebab apa? Sebab kita dah puasa 10 Muharram ni dah lama dah. Rasulullah kata, macam mana mereka kata mereka puasa hari yang sama? Kata orang Yahudi, kami puasa sebab hari itu hari yang Nabi Musa AS selamat daripada Fir'aun. Jadi kami meraihkan hari itu, kami puasa. Kamu pun tiru kami. Rasulullah kata apa? Kita lebih berhak puasa pada 10 Muharram daripada mereka. Sebab apa? Kita sama dengan ajaran Nabi Musa. Mereka menyeleweng daripada agama Nabi Musa. Tapi Nabi tetap juga tak nak bagi sama dengan orang Yahudi. Sehingga Nabi kita kata pada sahabat, kalau aku masih panjang umur pada tahun depan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Maksudnya puasa sehari sebelum atau sehari selepas. Sebab apa? Nak bagi beza dengan orang Yahudi. Maka di sini ulama kata, orang Islam mesti kena ada jati dirinya yang tersendiri. Jangan mengikut-ngikut budaya Yahudi, mengikut budaya-budaya orang bukan Islam. Apatah lagi kalau kita ni menganggap bahawa cara hidup dan budaya orang bukan Islam itulah yang membawa kepada kemajuan. Cara hidup kita orang Islam ni mundur. Itu memang salah sama sekali. Sebab apa? Orang Islam dia ada jati diri. Dia ada sejarah kegemilangan dia. Kita Islam pernah memerintah 2/3 dunia. Jangan lupa. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini zaman yang orang sebut nama orang Islam, orang bukan Islam gerun, takut. Ya, orang takut. Satu orang wanita dicederakan oleh orang Yahudi. Bukan cedera pun. Orang Yahudi tu buat jahat sikit. Wanita tu masa tunduk dekat pasar nak ambil barang-barang, orang Yahudi tu datang daripada belakang, dia ikat tudung perempuan tu pada besi meja tu. Bila wanita tu bangun, dia tersingkap aurat dia. Tudung dia tercabut. Wanita tu marah. Dia kata, celakalah kamu orang yang Yahudi ni.
berita tu dapat kepada sultan, khalifah yang memerintah. Khalifah tu kata apa? Kita perang kepada kumpulan yang cuba untuk menghina maruah wanita Islam. Waktu tu Islam ni jadi hebat. Zaman sekarang, hari-hari anak-anak kecil, wanita-wanita ditindas di Palestin. Apa kita boleh buat? Tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab kita lupa dan kita lari daripada kiblat kita. Kiblat kita ada syariat, ada agama. Bila kita tinggalkan Al-Quran dan Hadis, kita berkiblatkan kepada Eropah, kiblatkan kepada China, kiblat kepada yang kita anggap sebagai negara-negara maju, akhirnya Islam tu hilang jati diri. Orang bukan Islam tak memandang Islam tu hebat. Sebab apa? Kita nak tiru dia. Kan? Jadi itulah pengajaran besar dalam peristiwa perubahan kiblat tu yang kita kena fikir. Fikir duduk senyap, renung. Oh, ini rupanya. Baru kita ada perubahan dalam kehidupan kita, agama kita, insya-Allah. Wallahu'alam. Masya Allah, perkongsian yang sangat menarik pada malam ini. Jadi Alhamdulillah kita dah dengar tentang pengertian, dah dengar tentang peristiwa yang berlaku, tentang amalan dan sebagainya. Kan? Memang perkongsian yang sangat-sangat padat dan juga banyaklah ilmu yang saya sendiri pun dapat pada malam ini dan penonton kita pun insya-Allah. Dan sebelum kita menutup malam kita malam ini, mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah doa-doa ataupun zikir yang boleh kita amalkan dalam bulan Syaban ni. Mungkin ada yang khusus amalan khusus, doa khusus ataupun zikir khusus yang boleh amalkan, insya-Allah. Baik. Terima kasih kepada Cik Hafiz. Sekali lagi pada penonton yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup yang terakhir, di antara amalan dan zikir-zikir yang khusus yang boleh kita jadikan amalan dalam bulan Syaban, antara yang saya sebutkan tadi awal tadi, iaitu bersempena dengan bulan yang Allah Ta'ala turunkan perintah selawat. So bulan Syaban jadi bulan selawat. Jadi antara zikir yang kita kena perbanyakkan ialah banyakkan selawat. Biar dia lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Bulan lain buat juga, tapi bulan Syaban perbanyakkan. Kalau ditanya selawat yang macam mana Ustaz? Selawat tu ada banyak kan. Apa-apa saya lafaz selawat, tak kisah. Yang penting dalam selawat tu dia mesti ada selawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia kena ada salah dan salam. Salatullah, salamullah. Nak buat dalam bentuk lagu pun boleh. Ya? Yang penting ada salat, salam. Selawat dan salam. Jadi perbanyakkan. Ya, siang dan malam, pagi dan petang. Dan kemudian lagi, di antara doa yang dianjurkan ialah kita doa supaya dapat sampai pada bulan Ramadan. Ini yang Tok Imam selalu baca di masjid. Lepas solat berjemaah dia kata, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itu kita buat selalu. Sebab apa? Saya, pengalaman saya, jujur ya, Cik Hafiz, penonton semua. Sebab saya terlibat dengan masjid. Jadi, setiap kali dekat nak masuk bulan Ramadan, ya, rekod memang tiap-tiap tahun. Bulan yang paling ramai orang meninggal dunia ialah dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ya. Dan kebanyakan yang meninggal dalam bulan Sya'ban ni pula bukan orang yang baik-baik. Jadi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tu diri orang baik-baik, jadi bersiap sedialah. kemarin tapi janganlah pula takutlah kalau gitu saya jadi jahat lah Ustaz. Jangan gitu. Maksudnya apa? Kemarin ada perkongsian daripada jemaah saya, satu orang tu meninggal dekat Madinah. Dia orang baik, salah seorang ustaz penceramah, pendakwah, ya, sangat disayangi oleh masyarakat, meninggal di Madinah kan. Tak ada sakit, tak ada apa, sesak nafas. Kemarin lagi Allahuakbar, sahabat saya meninggal dunia kerana sesak dada paru-paru. Dan 2-3 hari yang lepas almarhum Ustaz ni Azizan, yang kalau kita biasa tengok TV rancangan Mari Bertaranum, meninggal dunia. Sebab apa? Sebab post Covid. Jadi ramai orang-orang yang meninggal nak menjelang bulan Ramadan ni. Kita ni kalau boleh biarlah meninggal lepas Ramadan. Betul tak? Ya. Kalau pendek umur pun kalau boleh panjang lah kan. Tapi kalau kita pendek umur, biarlah sempat merasa Ramadan, biarlah sempat raya contohnya. Jadi doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkati kami dalam Sya'ban, wa melainkan kita perbanyakkan baca Quran lah, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak istighfar, sehinggalah kita dapat masuk bulan Ramadan. Dan hari terakhir bulan Sya'ban, iaitu pada malam orang tengok anak bulan tu, ya, 29 Sya'ban, waktu petang tu nak terbenam matahari, maka
di setengah-tengah tempat mereka akan cerap anak bulan. Maka kita doakan pada ketika itu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Maksud doa tu apa? Kalau tak sempat catat, boleh Google lah. Google doa tengok anak bulan Ramadan. Tu. Ada akan keluar. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, timbulkanlah anak bulan Ramadan itu kepada kami. Bil yumni wal iman. Dengan keberuntungan. Dengan keuntungan. Wal Islam. Dan dengan keislaman. Ya. Dan keimanan. Dan kesejahteraan. Rabbi wa rabbukallah. Tuhan aku dan Tuhanmu. Maksudnya Tuhan anak bulan adalah Allah. Doa tu doa khusus untuk ketika tengok anak bulan Ramadan. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada kebaikan apa yang kita kongsikan. Terima kasih pada pihak Ummah Live, pada Cik Hafiz dan sekalian yang menonton pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita bertemu lagi. Selamat berpuasa, ya. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih pada Ustaz yang sudi bersama dengan kami pada malam ini. Saya pasti ada banyak pengungsian yang manfaat diterima oleh penonton kita malam ini. Dan senangkan juga, walaupun tadi kita cerita pasal amalan bulan Syaban, berzikir, beristighfar, berselawat, ni bukanlah bermusim. Janganlah time bulan Syaban je buat benda ni kan. Tapi bulan-bulan lain pun sebenarnya kita boleh amalkan juga malam-malam yang ibadah ini. Jadi terima kasih lagi sekali pada Ustaz yang sudi bersama dengan kami. Jadi mungkin ada yang lepas tengok ni rasa macam nak dengar lagi lah daripada Imam Muda Megat ni. Jadi mungkin nak dengar kuliah ke dengan ceramah Ustaz di tempat lain macam mana tu? Kat mana? Boleh tengok kat Facebook ke apa mungkin ada. Baik, terima kasih kepada Encik Hafiz. Okay, kalau siapa-siapa yang nak ikuti, saya kadang-kadang ada buat perkongsian tu, ada pautan di page FB saya. Kalau nak tengok boleh tengok di Imam Muda Megat. Ataupun di akaun peribadi saya lah, Megat Muhammad Zaid, ya. Megat M Zaid, Megat MEGAT, kemudian M single, kemudian Zaid ZAID. Jadi kadang-kadang saya ada buat upload saya punya aktiviti di situ. Dan untuk bulan Ramadan al-Mubarak ni ini sekadar perkongsian lah, mungkin ada sahabat-sahabat yang nak ikut serta. Saya bertugas imam tarawih di Masjid Putrajaya. Jadi boleh jumpa dekat sana. Kalau yang nak buka puasa sekali pun boleh insya-Allah. Dan di Instagram juga Imam Muda Megat, ya. Jadi insya-Allah kita saling bersilaturahim, ada manfaat yang kita boleh kongsikan, mudah-mudahan jadi jariah pahala untuk kita semua insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ummah Live. Terima kasih Encik Hafiz. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jadi alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton kami pada malam ini dan diharapkan perkongsian malam ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Dan saya ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk layari portal kami www.ummahtoday.com.my untuk mendapat berita terkini dan juga berita cerita yang memberikan inspirasi kepada ummah. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.